Bila kita ambil lebih daripada perlu, dia akan menarik hati kita untuk sibuk dengan dia. Sekalipun kita tidak sampai ke tahap melakukan dosa, tetapi dia akan menjadikan hati kita ni masyghul, rasa sibuk dan kalut untuk mengurusnya. Sehingga apabila kereta kita rosak, kita jadi risau. Apabila kereta kita punah, kita jadi tak tenteram. Hati kita jadi tak tenteram. Tak boleh nak rasa, biar je lah, dia nak rasa buat macam mana. Kita rasa, kalau kita demam pun kita tak risau. Tetapi kalau kita rosak, kita risau. Kereta kita tak ada tempat parking, kita risau. Tetapi kita tak bersedia untuk tempat parking kita tak risau, tuan-tuan. Parking kita lama, tuan-tuan, underground parking, tuan-tuan. Tapi kereta kita risau. Maka saya nak bagi tahu, fenomena ini tak boleh saya lukis sendiri. Tuan-tuan tengok ayat ni. Saya ambil surah yang paling mudah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Saya nak fokus dalam ayat ni satu poin je. Nak tunjuk bagaimana Allah gambarkan manusia, perlakuan mereka apabila mereka ini hilang zikir kepada Allah, yang dikatakan pintu untuk bersyukur. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun tadi. Maka Tuhan pun bagi tahu di akhir masa nanti, iza, maknanya satu masa nanti. Iza ini dalam bahasa Arab dia panggil ruang, zarf, ruang untuk masa. Di ketika itu apabila datang masa itu, masa apa? Zulzilatil ardh, digoncang bumi. Digoncang bumi, tuan-tuan. Pada kalimah goncang Allah guna zulzilat. Di. Kalau kita ngaji nahwu dia guna di. Dia tak kata apabila Allah menggoncang bumi. Tak. Dia kata apabila bumi digoncang. Maknanya di waktu itu manusia melihat alam ini hanya setakat mata kasar. Manusia tidak melihat lagi alam ini berlaku bagaimana pada waktu itu. Sehingga manusia melihat apabila bergoncang bumi, maka melihat bumi digoncang. Mereka tidak lihat lagi Allah menggoncang. Sebab itu bahasa di sini dia kata idza zulzilatil ardh, apabila digoncang bumi segoncang-goncangnya. Dia nak menggambarkan otak dan pemikiran manusia pada waktu itu. Saya mentafsirkannya begitu berdasarkan iza tadi. Di mana iza tadi merujuk kepada satu masa pada masa akan datang, yaitu manusia di waktu itu otak mereka langsung tidak terfikir tentang kewujudan Allah. Sebaliknya hanya melihat kehidupan sebagai alam dan fenomena semata. Maka apabila bumi bergoncang, mereka tidak lihat bergoncang, mereka lihat digoncang. Dan mereka tidak lagi melihat Allah menggoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Dan perkataan kedua yang tuan-tuan boleh balik tadi ialah Allah menyebut zilzalah, yaitu sebagai kata penegas kepada goncangan tadi, segoncang-goncangnya. Maknanya goncang yang di sini bukan goncang biasa, goncang yang luar biasa. Maknanya manusia pada waktu itu sudah menganggap goncang-goncang bumi ini perkara biasa, tuan-tuan. Sebab itu hari ini, tuan-tuan, kita baca berita bumi digoncang, bumi dihentak oleh Allah SWT, sehingga diberitahu bahawa bumi ini tak berhenti hari ini bergoncang pada skala yang besar dan dalam jarak masa yang dekat. Tetapi kita tidak merasa apa-apa. Turunnya salji di Mesir, kita hanya melangkah sesudah 112 tahun. Akhirnya Mesir dituruni salji. Berlakunya banjir di Pahang, di Melaka, di Johor dan Terengganu, kita pun berkata, tak pernah berlaku macam itu. Sekadar itu. Lalu kita pun sibuk dengan keadaan-keadaan tadi. Tapi di sini, tuan-tuan, samalah benda itu. Allah mengatakan bila bumi digoncang segoncang-goncangnya, maknanya kalimah ini nak beritahu goncangan yang di waktu izah tadi, goncangan yang luar biasa, yang menyedarkan manusia bahawa ini bukan goncangan biasa. Kerana kalau goncangan biasa, mereka masih lagi Richter. Berapa skala Richter? 7. Berapa skala Richter? 5. Masa itu tak ada Richter lagi dah. Pada masa zilzalah itu tak ada Richter lagi dah. Maka bila berlaku begitu, Allah cerita, dan apabila wa akhraja, mengeluarkan. Tuan-tuan, di sini satu lagi kalimah ini menggambarkan pemikiran manusia.
Tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan perhati. Ini saya nak suruh mengaji bahasa Arab. Sajalah sambil-sambil kempen bahasa Arab sebab saya reti hak tu je. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila Allah sebut akhrajatil ardu, dan apabila bumi mengeluarkan isi perutnya, dalam mengungkap kalimah mengeluarkan, Allah kaitkan mengeluarkan itu dengan bumi. Allah sebut pembuatnya, tetapi masa menyebut menggoncang bumi, Allah tak sebut nama dia. Padahal boleh saja kalau Allah nak kata idza zalzalallahu al-ardha wa akhrajatil ardu asqalaha. Boleh apabila Allah menggoncang bumi dan apabila bumi mengeluarkan isi perutnya. Tapi ayat itu dah jadi tak betul dari segi bahasa. Dah jadi tak betul, konteks dia dah tak betul. Itu saya tak boleh cerita lah. Payah sebab dia terlalu sunyi. Tapi saya nak ajak tuan-tuan berfikir, kenapa masa menyebut digoncang dia sebut dalam bentuk persif? Yakni tak sebut pembuat. Apabila mengeluarkan, bumi mengeluarkan isi perutnya, yakni nak cerita bagaimana isi perut bumi keluar, Allah kaitkan perbuatan itu kepada bumi. Sebab pada waktu itu, begitu pemikiran manusia. Mereka mengukur alam ini hanya dengan sistem sains dan benda semata-mata. Maka mereka melihat yang mengeluarkan isi perut bumi itu adalah bumi. Sebagaimana yang ayat ini sebut. Sebab itu dia sebut iza di awal ayat. Itulah pemikiran manusia. So pemikiran macam ini tuan-tuan, pemikiran yang sudah terpisah daripada zikir kepada Allah SWT. Bila berlaku sesuatu benda, kita selalu dengar lawan kita bencana alam, bencana alam. Inilah ni wa akhrajatil ard. Bencana alam itu bila bumi mengeluarkan. Maka tuan-tuan ingat, pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang sudah mati hati kita. Waktu itu sebenarnya tuan-tuan minta maaf, hati kita sebenarnya teruk sangat, kronik sangat, kerana kita lupa kepada Allah. Kata Nabi SAW, di waktu itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis ini disebut sahih oleh Muslim. Saya letak dekat sini notanya, di mana di waktu itu bumi memuntahkan isi perutnya seperti dalam bentuk batang yang panjang tapi ada lubang di dalamnya, yakni macam besi-besi pipe itu gitu, yang terdiri daripada emas dan perak. Maka datanglah orang yang pernah membunuh, lalu dia berkata, kerana inilah aku membunuh. Datanglah orang yang memutuskan silaturahim, maka dia berkata, oh kerana inilah aku memutuskan silaturahim. Dan datang pula pencuri, dia berkata, kerana ini jugalah aku telah dipotong tanganku. Kemudian mereka meninggalkan emas-emas itu dan mereka tidak mengambil sedikit pun di saat itu. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang kita ambil tuan-tuan, kita ambil contohnya budak-budak. Saya bawa contoh luar negara, tak boleh marah saya lah. Contohnya tadi budak-budak pakai Rolls Royce pergi universiti tuan-tuan. Sesuai ke? Itu lebih daripada keperluan. Tapi tuan-tuan selalu berhujung, apa salah kita kaya? Kita ada duit. Sebenarnya tuan-tuan, kekayaan yang ada, duit yang banyak ini sebenarnya adalah kerosakan yang dianggap sebagai sesuatu kebaikan. Kekayaan yang melimpah ruah tuan-tuan sebenarnya bukanlah kebaikan. Dia adalah kerosakan yang Allah sebut wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikata kepada mereka jangan buat rosak di muka bumi, mereka kata kami tak buat rosak apa, kami buat baik. Kami buat jet, kami buat itu, kami buat ini semua. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sedar atau tidak, sebenarnya kita telah merosakkan sistem alam yang semula jatuh. Menyebabkan semua manusia berada dalam keadaan tertekan dan susah hati. Alangkah indahnya dunia ini jika kita masih hidup seperti di zaman Nabi SAW. Semua orang berjalan kaki, tak payah terkejar-kejar. Semua orang tak pakai handphone, maka berjalan jauh untuk bertemu seorang saudara. Tuhan tidak ukur banyak mana kita buat. Tuhan ukur banyak mana kita ikhlas dalam satu perbuatan. Tapi disebab kita ubah, maka datanglah revolusi Perancis, memperkenalkan kebangkitan jentera. Maka daripada tak ada basikal, adalah yang kaya seorang dua beli basikal. Maka yang lain tak ada basikal pun mudahlah berjalan laju sebab nak kejar yang basikal dapat awal. Lepas tu yang dapat basikal ni lama-lama beli motor. Yang baru naik basikal pun kayuh laju-laju sebab nak kejar motor. Yang beli motor ni pun akhirnya tukar kereta. Yang baru pakai kereta, baru pakai motor pun kejar laju-laju. Akhir semuanya kejar mengejar.
Walhal kalau kita tak ubah alam ini, tuan-tuan sekalian, kita boleh hidup dengan tenang. Tak perlu bayar bil mahal-mahal. Ini bayar internet, bayar handphone, bayar itu, mahal-mahal. Sedangkan semua itu sebenarnya bukanlah Allah yang menjamin Islam itu boleh disebar. Bayangkan di zaman Nabi apabila semua itu tak ada, bagaimana Umar Al-Khattab diberi kekuatan untuk mengarah tenteranya. Dia berada di istananya atau di tempat pentadbirannya, memberitahu kepada tenteranya, ke arah sana, bukit sana, bukit sana. Dan tenteranya mendengar, walhal waktu itu tidak ada handphone, tak ada apa. Tapi dengan kekuatan seperti itu Allah boleh bagi. Tapi kita ini, bila saya sebut benda-benda macam itu, tuan-tuan kata mustahil kita boleh sampai. Itulah kita sebut mustahil. Sebab pemikiran sains, pemikiran materialistik sudah menguasai kita, sehingga kita menganggap perkara-perkara karamah yang seperti itu mustahil. Karena zikir kita kepada Allah tak sampai. Tak sampai. Sebab apa kita tak sampai? Kita disibukkan dengan perkara yang tak perlu. Kalau bincang Pak ni ramai orang tak setuju lah. Duk rasa ni minggu depan tak ada apa nak mati sebab pelik ni minggu ni.